Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada semua yang menyertai Forum Kesejahteraan Psikologi di kalangan guru bukan option di Kelantan. Jutaan terima kasih kami ucapkan. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya maka kita dapat bersama-sama dalam majlis pada petang ini. Bagi memberkati lagi majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, untuk makluman para hadirin sekalian, guru yang mendapat latihan ikhtisas dalam bidang tertentu dan mengajar subjek berkaitan dikenali sebagai guru mengikut option. Manakala guru yang mengajar subjek berlainan daripada kelayakan ikhtisas dikenali sebagai guru bukan option. Kesejahteraan psikologi guru bukan option adalah satu perkara yang tidak dipandang remeh. Oleh itu, forum kita pada petang ini akan merungkai persoalan tentang sejauh mana kesejahteraan psikologi di kalangan guru bukan option. Okey, untuk makluman semua, forum kita pada petang ini akan diadakan sebanyak 3 pusingan. Jadi, pada petang ini kita amat bertuah kerana bersama-sama dengan kita 2 orang panel jemputan yang sememangnya banyak pengalaman yang akan merungkai persoalan berkaitan dengan tajuk forum kita pada petang ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan panel kita pada hari ini. Okay. Panel pertama kita, Puan Nur Azlin binti Cik Muhammad, merupakan lulusan Maktab Perguruan Raja Melewar dalam bidang pengajian Melayu, menyambung pengajian ke UKM dalam bidang ijazah sarjana muda psikologi dan komunikasi dan seterusnya menyambung pengajian di UUM di dalam bidang sarjana sains kaunseling. Pengalaman beliau pernah berkhidmat di SK Sri Wakaf Baru sebagai guru penolong, SMK Geting sebagai guru bimbingan dan kaunseling, SMK Wakaf Baru sebagai guru bimbingan dan kaunseling, PPD Tumpat sebagai kaunselor organisasi daerah dari tahun 2009 hingga 2018 dan sekarang berada di JPN Kelantan sebagai Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri dari tahun 2018 hingga kini. Selamat datang Puan Azli. Terima kasih Puan. Okey, seterusnya panel kita yang kedua, Encik Salmi bin Saleh merupakan guru besar dari SK Kedai Tanjung, Pasir Mas, Kelantan. Merupakan lulusan daripada Maktab Perguruan Kota Baru dalam bidang pengajian Melayu, Maktab Perguruan Kuala Terengganu dalam jurusan Diploma PJK dan menyambung pengajian di USM dalam Ijazah Sarjana Muda Kesusasteraan Sejarah. Pengalaman beliau telah berkhidmat selama 29 tahun sebagai guru di 10 buah sekolah di daerah Pasir Mas. Banyak pengalaman ni, 29 tahun dah. Dan dilantik sebagai guru besar mulai tahun 2019. Penglibatan beliau merupakan jurulatih eksekutif PJPK Kebangsaan, penulis buku teks PJPK tahun 1, tahun 5 dan tahun 6 KSSR, PJPK KPM, panel kawalan mutu buku teks PJPK bahagian buku teks KPM 2002 hingga 2013 dan panel buku panduan segak kebangsaan tahun 2006. Selamat datang Encik Salmi. Terima kasih atas jemputan. Ya, sama-sama bagi pihak penganjur.
Kita terus kepada pusingan pertama. Okey. Pusingan pertama ni saya tujukan soalan ni kepada panel yang pertama. Okey, Puan Azli. Okey, berkisar tentang tajuk forum kita pada hari ini. Boleh Puan Azli ceritakan definisi tentang apa itu kesejahteraan psikologi? Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahi 'alil azim wala haula wala quwata illa billahi 'alil azim wala haula wala quwata illa billahi 'alil azim. Terima kasih kepada Puan Nur Hayati binti Daud selaku moderator kita, penghubung pemudah cara kita hari ini. Terima kasih Puan. Yang saya hormati, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Tengku Faikah binti Tengku Arifin yang tadi saya lihat kelihatan ya di skrin saya. Terima kasih Prof, bertemu kembali kita untuk kali kedua. Yang saya hormati juga rakan baik saya yang berusaha, Encik Salmi bin Saleh, merupakan guru besar hebat, guru besar Cakna yang begitu sekali membawa kecemerlangan pendidikan negeri Kelantan. Terima kasih Cikgu. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam sidang kita pada hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam pengenalan, salam keilmuan, salam muntas dan salam sejahtera. Jadi alhamdulillah hari ini dipertemukan kita. Walaupun kita yakin, walaupun kita melihat dalam situasi pandemik pada hari ini, namun usaha ataupun kerja buat kita harus kita jalankan sebagaimana sepatutnya insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita ketahui, waktu ini jam 3 petang, maklum sajalah satu amanah, satu cabaran yang amat besar bagi individu yang bernama saya untuk menghuraikan, bercerita mengenai sesuatu fakta yang barangkali agak besar. Maklum sajalah pukul 3 tuan-tuan. Begitu sekali sinonim dengan bantah dan tilamnya, tetapi kita mengharapkan semoga perkongsian kita pada hari ini bakal membuahkan sesuatu hasil insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berbalik saya kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita tadi. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, ingin sekali saya mendapatkan feedback. Adakah suara saya jelas kelihatan di sana? Ya, alhamdulillah jelas. Okey, terima kasih. Jadi sebagaimana dinyatakan tadi tuan-tuan dan puan-puan, perjumpaan kita pada petang ini ialah berkaitan dengan guru yang bukan option dan juga dikaitkan pula dengan kesejahteraan psikologi guru-guru tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya nyatakan terlebih dahululah kepada pihak Urustia, sejujurnya sebagai individu ataupun individu yang menerajui sektor psikologi dan kaunseling, guru yang bukan option ini adalah tidak wajar untuk saya jelaskan. Namun insya-Allah saya akan cuba melihat berkaitan dengan kesejahteraan psikologi. Kerana kesejahteraan psikologi ini tuan-tuan dan puan-puan merupakan memang betul-betul berada di bawah sektor psikologi dan kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Jadi sebagaimana kita dah ketahui tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya sektor kesejahteraan psikologi ini hari ini merupakan sesuatu agenda besar negara sebenarnya. Kalau kita lihat Menteri Kanan Pendidikan kita Datuk Dr. Razi Jidin juga sentiasa mencerita ataupun bersebut menyatakan berkaitan dengan kesejahteraan psikologi ini. Bermaksud barangkali kesejahteraan psikologi pada hari ini merupakan sesuatu perkara yang menjadi agenda besar negara. Kerana apa? Kalau dahulunya barangkali kesejahteraan psikologi ataupun emosi ataupun perasaan guru-guru kita kurang sedikit diberi perhatian, tetapi hari ini untuk melahirkan modal insan yang begitu cemerlang, untuk melahirkan outcome yang begitu cemerlang, kita juga melihat kesejahteraan psikologi individu yang menyampaikan ilmu tersebut. Jadi kesejahteraan psikologi kepada guru-guru ataupun emosi ataupun perasaan guru-guru seronok atau tidak berada di dalam profesion keguruan ini begitu sekali memainkan peranan yang penting. Dan berdasarkan kepada senario ini, sektor psikologi dan kaunseling begitu sekali memainkan peranan yang besar. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana yang dinyata ataupun ditanyakan tadi,
apakah sebenarnya definisi, apakah sebenarnya pandangan umum berkaitan dengan kesejahteraan psikologi ini. Tuan-tuan, secara faktanya, saya melihat ada beberapa sekali definisi yang dinyatakan oleh individu-individu ataupun bijak pandai kita. Yang pertama saya ambil daripada Harpert and So 2013, mereka menyatakan bahawasanya kesejahteraan psikologi ini sebenarnya merujuk kepada pengalaman kefungsian psikologi yang optimum, sesuatu yang bersifat multidimensional. Dan untuk pengukuran kesejahteraan psikologi ini tidak hanya terdiri daripada perasaan positif sahaja, perasaan negatif dan kepuasan hidup, tetapi kesejahteraan itu disusun sebagai suatu pemboleh ubah multidimensi. Di mana tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat kesejahteraan psikologi ini, ianya merangkumi 6 dimensi. Iaitu kalau boleh dengan izin saya menyebut, yang pertama ialah dimensi autonomi diri kita, bagaimana kita membawa diri kita untuk mengalami ataupun melihat kepada kesejahteraan psikologi kita sendiri. Yang kedua, menguasai persekitaran. Yang ketiga, perkembangan peribadi. Yang keempat, hubungan positif dengan orang lain. Yang kelima, matlamat hidup. Dan yang keenam, merupakan dimensi penerimaan kendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini juga merupakan salah satu definisi yang diberikan oleh Siti Taniza Toha pada 2003, yang mana Dr. Siti Taniza ini merupakan rakan baik saya juga, dan beliau banyak sekali bercerita mengenai kesejahteraan psikologi. Dan secara pribadinya, beliau ini, Dr. Siti Taniza ini begitu sekali memainkan peranan penting untuk penggubalan modul-modul berkaitan kesejahteraan psikologi di bahagian BPSK, bahagian psikologi dan kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia secara amnya. Dan juga saya suka sekali melihat definisi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana mereka memberi definisi umum berkaitan dengan kesejahteraan psikologi ini, di mana mereka melihat kesejahteraan psikologi ini sebagai kemampuan seseorang individu itu untuk menangani stres, mengelakkan konflik, meningkatkan ketegangan, merangsang motivasi dan meningkatkan keyakinan diri di dalam kehidupan masing-masing. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, secara kesimpulannya jika kita lihat, kesejahteraan psikologi ini merupakan pilihan ataupun pembawakan diri individu itu sendiri secara umumnya. Bagaimana kita melihat ataupun kita membawa diri kita untuk menikmati sesuatu nirwana kendiri di dalam tugas kita. Bagaimana kita ingin melihat ataupun kita membawa diri kita untuk kejayaan profesion kita secara umumnya. Bagaimana kita melihat ataupun menangani sesuatu situasi itu di dalam profesion kita supaya kita ataupun guru-guru ataupun diri kita sendiri dapat meningkatkan memotivasi diri kita untuk menjadikan kita guru ataupun individu yang kompeten, yang begitu sekali committed terhadap tugas kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, secara kesimpulannya, kesejahteraan psikologi ini sebenarnya ialah menuju sejahtera bergantung kepada diri kita sendiri. Namun walau bagaimanapun sudah pastinya ia dipengaruhi oleh persekitaran. Dan juga definisi ini mungkin sekali berbeza tuan-tuan dan puan-puan mengikut budaya dan juga situasi tertentu. Namun tuan-tuan dan puan-puan, tepuk dada, tanya selera. Setiap individu akan mengalami perasaan-perasaan tertentu. Setiap manusia tuan-tuan dan puan-puan akan mengalami situasi ataupun tugas-tugas perasaan yang tertentu. Kerana apa? Kerana kita ialah manusia biasa. Kita bukannya robot. Ada ketikanya kita rasa down, ada ketikanya kita rasa duka cita, ada ketikanya kita rasa kurang berputus asa. Namun tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita membawa diri kita? Bagaimana kita ingin membangkitkan motivasi diri kita? Bagaimana kita memajukan ataupun menggembirakan sendiri hati kita supaya apa? Supaya profesion keguruan ini dapat kita bangkitkan, dapat kita membawa profesion ini ke arah yang maksima, semaksima yang mungkin insya-Allah. Dan juga barangkali saya boleh lihat sedikitlah kesan emosi apabila berlakunya kesejahteraan psikologi ini, tuan-tuan. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi tuan-tuan dan puan-puan, kesejahteraan psikologi ini merupakan pilihan diri kita sendiri. Kita yang memilih. Adakah kita ingin dibelenggu terus di dalam keadaan
tekanan kesejahteraan psikologi kita sendiri, ataupun kita ingin keluar daripada stres ataupun perasaan yang tidak menentu ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ini berlaku, andainya kesejahteraan psikologi ini terkesan, andainya emosi kita ini tidak dapat dikawal, pelbagai impak ataupun pelbagai simptom yang dapat dilihat. Sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak sekali kesan emosi sekiranya berlaku ketidaksejahteraan psikologi ini. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh melihat melalui tekanan. Okey? Nampak? Dilihat secara tekanannya. Dan mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan untuk membangun ataupun memajukan diri kita, kita ada sedikit perasaan yang tidak menentu tadi sebagaimana saya nyatakan tadi. Kita ada perasaan stres dan juga stres ini juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh dibawa kepada keadaan yang positif dan juga keadaan yang negatif. Kerana stres itu sendiri terbahagi kepada dua. Yang mana satunya ialah eustress dan yang satu lagi ialah distress. Dan untuk sebagai manusia biasa tuan-tuan dan puan-puan, eustress ini sangat perlu kita ada. Kerana eustress ini tuan-tuan dan puan-puan boleh membangkitkan motivasi, boleh membawa diri kita ke arah yang lebih cemerlang, boleh meningkatkan prestasi diri ataupun tugasan kita sehari-hari dan juga impak ataupun simptom ataupun dengan adanya eustress ini, diri kita, individu ini, guru-guru ini dapat memperbaiki kelemahan diri mereka. Pastinya. Kerana apa? Kerana sedikit eustress ini akan membawa diri kita ke arah yang lebih berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Maka dengan adanya eustress ini boleh memperbaiki kelemahan kita. Itu yang pertama pastinya. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, juga dengan adanya sedikit stres, dengan sedikit tekanan, dengan sedikit cabaran ini, barangkali boleh melahirkan daya kreativiti seseorang individu itu. Contohnya kalau kita lihat dalam pandemik sekarang ini tuan-tuan, tidak pernah terfikir di fikiran sesiapa pun di dalam, saya kira di dalam dunia ini yang mana suatu hari kita semua tidak boleh bergerak, tidak boleh keluar daripada tempat kediaman kita, namun tugas hakiki kita perlu dijalankan sebagaimana biasa. Ya, saya yakin tidak ada seorang pun yang bersedia untuk menghadapi PDPR, menjalankan pembelajaran dan sebagainya. Namun tuan-tuan dan puan-puan, dengan sedikit stres yang kita alami hari ini, dengan adanya eustress ini, dapat melahirkan daya kreativiti kita insya-Allah. Dan juga dengan adanya eustress ini, dapat juga meningkatkan keyakinan diri. Apa tidaknya tuan-tuan dan puan-puan, jika sesuatu cabaran ataupun sesuatu perkara dilakukan tidak berjaya, maka kita akan cuba jalan yang kedua. Pastinya itu akan berlaku. Maka dengan tidak barangkali tanpa kita sedar, keyakinan diri kita juga akan meningkat. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, melalui eustress ini juga introspeksi diri dapat kita tingkatkan. Maksudnya kita dapat muhasabah ke dalam diri kita. Kita dapat melihat ke dalam, merenung ke dalam diri kita sendiri bagaimanakah caranya, apakah metodenya, apakah lagi usahanya untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang individu yang digelarkan sebagai pendidik. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita sedia maklum, pendidik ini merupakan individu yang cukup hebat sebenarnya. Kerana apa saya kata begitu? Kerana semua individu yang hebat-hebat hari ini lahirnya daripada seseorang individu biasa yang digelar sebagai guru. Kalau hari guru tuan-tuan, saya sangat seronok dengan sajak yang dibacakan oleh Samad Said ya. Dia kata apa? Dia kata jika hari ini peguam menang bicara, jika hari ini sajak itu, yang mana semua sekali terlahir ini dilahirkan oleh seorang pendidik, guru sebagaimana kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu juga di antara salah satu kesan daripada kita lihat sebagai bila ada eustress ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada itu, selain daripada kita dapat meningkatkan muhasabah diri, meningkatkan prestasi kita, prestasi juga dapat ditingkatkan dan juga mematangkan fikiran dan mematangkan juga tugasan kita. Dan juga kita akan lebih bertanggungjawab. Itu ialah di antara kebaikan-kebaikan berlakunya stres ataupun ketidaksejahteraan psikologi yang tidak terlalu tinggi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tidak dapat dihadapi dengan baik,
terdapat juga beberapa kesan emosi yang memudaratkan barangkali. Kita boleh lihat dari beberapa sudut, kita boleh lihat dari sudut fizikalnya, kita boleh lihat dari sudut psikologinya, kita boleh lihat dari sudut sosiologinya, kerana jika tidak ditangani dengan baik, kesejahteraan psikologi ini tidak dibawa dengan begitu sebaik mungkin, barangkali kesan-kesan ini juga dapat dilihat. Sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan, saya banyak sekali melihat berdasarkan pengalaman, sakit psikologi itu boleh membawa kepada sakit fizikal sebenarnya. Jika psikologi itu tidak ditangani dengan baik, individu itu juga mungkin berupaya ataupun mungkin terdorong untuk dibawa kepada sakit fizikal. Namun tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah jika ditangani dengan sebegitu sempurna, tahap kesejahteraan psikologi guru itu dapat diimbangi dan menjadikan kita individu yang cemerlang. Bukan saja cemerlang dunia, juga cemerlang akhirat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, antara sakit fizikal, sakit kepala, sakit dada, keletihan, kelesuan dan sebagainya, psikologinya akan mengalamilah cemas, kurang konsentrasi, sedih, kurang ingatan, dan dalam sudut sosiologinya akan menyendiri, membawa kepada jenayah, alkohol dan sebagainya. Namun saya yakin dan percaya tuan-tuan, individu yang berada di dalam program kita hari ini, insya-Allah tidak akan terbawa-bawa dengan kesan emosi ataupun ketidaksejahteraan psikologi yang melampau. Kerana jika itu berlaku, pastinya tidak berada mereka di dalam program kita pada hari ini. Wallahualam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Azlin atas pendefinisian yang sangat detail tentang kesejahteraan psikologi dan dimasukkan sekali dengan kesan emosi. Yang mana sebagaimana yang dinyatakan oleh Puan Azlin tadi, kesan psikologi ni, kesan emosi yang akan berlaku ada dua. Ada negatif atau positif. Ianya bergantung kepada diri individu itu sendiri. Bagaimana untuk membawa emosi yang sedang dialami itu ke arah yang lebih positif ataupun sebaliknya. Okey. Jadi seterusnya, kita pergi kepada panel kita yang kedua. Okey, untuk Encik Salmi. Okey, soalan saya, adakah terdapat perbezaan yang nyata dari segi persediaan bahan dan penyampaian antara guru option dan bukan option dalam pelaksanaan PDPC? Okey, silakan Tuan. Okay, terima kasih moderator kita Puan Noryati, penuh semangat hari ini dan terima kasih kepada panel kita yang pertama tadi, Puan Nur Azlin Cik Muhammad, yang telah memperincikan tentang konsep forum kesejahteraan psikologi kita. Memang layaklah orang yang berada di posisi yang betul lah untuk membicarakan tentang kesejahteraan psikologi. Baiklah, saya telah dihidangkan dengan satu persoalanan yang harus saya perkatakan dari sudut perjalanan PDPC di sekolah yang melibatkan guru option dan guru bukan option. Itulah masalah utama yang selalunya yang dihadapi oleh kebanyakan sekolah. Kebanyakan sekolah, walaupun kalau kita kata di sekolah kita tu cukup cikgu. Kalau dalam BSKG tu, kalau kita lihat cikgu, kalau di sekolah saya ada 53 orang guru, memang kita punya kapasiti 53 orang guru tu cukup. Tetapi realiti sebenarnya kita kekurangan dari sudut option. Jadi contoh yang paling jelaslah utamanya dalam melibatkan guru bahasa Inggeris. Untuk sekolah saya ni, saya ada negatif 5. Bayangkanlah negatif 5 guru bahasa Inggeris. So, jadi untuk perjalanan PDPC di sekolah, nak tak nak, mahu tak mahu kita kena teruskan dengan apa sumber yang kita ada. Jadi maksud sumber yang kita ada tu, maka guru-guru yang non-optionist atau guru yang bukan option itu terpaksa kita jadikan guru yang akan mengajar subjek-subjek yang tergantung tadi. Dari skop ini saya fokuskan kepada guru bahasa Inggeris lah. Jadi nak tak nak, mahu tak mahu, terpaksa kita teruskan dari sudut penerusan PDPC di sekolah.
Jadi kalau kita lihat dari sudut perbezaan di antara guru option dan guru bukan option ni, dari sudut penyampaian PDPC sudah tentu ada perbezaan. Okay, ada perbezaan. Okay, sama ada nyata atau tidak tu terserahlah kepada individu yang berada di posisi tersebut. Jadi untuk guru, sedikit guru option ni merupakan guru yang mempunyai, definisi sikit lah. Guru option ni merupakan guru yang mempunyai kelayakan, guru yang mempunyai CJ ataupun major dalam sesuatu bidang atau sesuatu subjek. Manakala guru bukan option, di sebalik itu dah mana guru yang tidak mempunyai kelayakan, tidak mempunyai CJ, tidak mempunyai major dalam mata pelajaran yang diajar. Selalunya guru beroption, contohnya lah kalau di sekolah saya tu guru bahasa Melayu disuruh mengajar bahasa Inggeris. Okey. Dari sudut penjenamaan guru option dan guru bukan option ni, kita lihat dari sudut PDPC, penyampaian PDPC-nya memang berlainan lah. Ini kita sama-sama menyedari. Kalau guru option tu, bagi saya tidak ada masalah lah dalam sudut pengajaran mereka, terutamanya subjek-subjek yang mereka major. Jadi kalau orang option bahasa Inggeris, bila mengajar bahasa Inggeris, tentu tak ada masalah bagi mereka. Orang guru agama yang mengajar agama, tak ada masalah ke mereka. Tapi yang ada masalah ialah, contohnya ada sesetengah sekolah, yang sahabat saya sebutkan, ada guru pengajian Islam yang terpaksa mengajar bahasa Inggeris. Seronok kita dengar kan. Kalau belajar bahasa, mana dia orang pengajar Islam, orang bahasa Arab, orang runahnya, tiba-tiba kena mengajar bahasa Inggeris. Okay. Tapi itulah kata dari sudut pelaksanaan PDPC di sekolah, kita terpaksa memilih di antara keperluan dengan kehendak. Okay. Dan malah bila kita ajukan kepada guru yang, terutamanya guru pengajian Islam ya, yang kita suruh mengajar bahasa Inggeris, memang mereka akan menolak. Mereka akan menolak mentah-mentah. Mereka kata mereka tak ada pengalaman, tak boleh bercakap bahasa Inggeris. Tapi dari sudut penilaiannya, pertama sekali kalau kita lihat sijil tu, kita tengok dulu. SPM tu dapat berapa bahasa Inggeris. Itu antara penilaian-penilaian yang terpaksa kita ambil untuk kita menjadikan PDPC subjek-subjek yang tak ada guru option ni berlangsung dengan sempurna di sekolah. Jadi dalam kita memberikan fokus, saya hari ini saya nak berikan sikit fokuslah kepada guru bukan option. Kalau guru option tak ada masalah lah, sudut penyampaian dan sudut pedagogi mereka tu sudah cukup sempurna. Tapi untuk guru yang bukan optionis ni merupakan satu, kalau mereka beritahulah, satu malapetaka bagi mereka untuk mengajar di luar bidang mereka. Tapi saya lihat dari aspek kesungguhan guru-guru ini memang patut kita beri kredit, beri pujian lah. Kalau di sekolah saya tu ada guru yang dipaksa diberikan subjek yang bukan daripada bidang mereka, contohnya guru bahasa Inggeris tadilah. Tapi satu sikap yang terpuji, kebanyakan guru bukan option ni, apabila diberikan tugasan, mereka akan melaksanakannya. Walaupun kata kerana terpaksa, aku terpaksa. Tapi dari sudut yang berlainan, dari sudut fokus, mereka memberikan kerjasama, mereka memberikan satu impak untuk melaksanakan proses PDPC. Dan kalau kita lihat dalam detik sekarang ini, kita melalui PKP, masih lagi dalam lockdown, dalam MCO. Jadi proses pelaksanaan PDPC mereka ni mungkin nampak senang bagi kita kerana mereka tidak berhadapan dengan murid. Tapi dari segi sebenarnya ini merupakan satu masalah bagi mereka kerana mereka terpaksa bergerak bersendirian untuk melaksanakan PDPC secara PDPR ni. Kalau di sekolah mungkin mereka dapat minta bantuan daripada rakan-rakan, mungkin mereka dapat berkongsi bahan-bahan. Tapi bila masuk dalam proses PDPR ni, mereka terpaksa melaksanakan secara bersendirian. Inilah antara faktor-faktor yang mempengaruhi, membezakan di antara guru optionis dan non-optionis. Jadi walaupun seperti yang kita sama sudah maklum, dari proses transformasi sistem pendidikan kita ni memberikan keutamaan untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara mengikut agenda transformasi nasional 2050 TN50 yang sama-sama kita sedia maklum, di mana
penting untuk kita membangunkan modal insan untuk meningkatkan lagi kualiti sistem pendidikan. Jadi oleh itu para warga guru harus kompeten, harus kompeten. Saya jelaskan ini harus kompeten dalam penyampaian ilmu, tak kiralah mereka ni guru option ataupun guru bukan option, tapi selagi mereka ni dilantik sebagai guru, mereka terpaksa bertindak, terpaksa melaksanakan apa yang tersirat dalam gagasan agenda transformasi nasional 2050. Jadi dari sudut pelaksanaan PDPC ini yang mementingkan pada kualiti pendidikan, jadi pembangunan modal insan berkualiti ini bergantung kepada pendidikan yang berkualiti. Jadi bila kita sebut pada pendidikan berkualiti, bagaimana kita nak melahirkan pendidikan yang berkualiti? Okay. Bila kita bandingkan di antara penyampaian PDPC, guru option dan bukan guru option. Di sini kita mungkin timbul satu persoalan bagi kita. Bagaimana kita nak melaksanakan PDPC kerana kita bukan guru option. Okey. Hari ini kita akan lihat dalam beberapa aspek. Contohnya lah kalau dari segi contoh kalau di sekolah menengah di graduan pendidikan ekonomi, ada pengeluaran graduan daripada aliran agama, tiba-tiba diberikan subjek yang berlainan. Contohnya kalau sekolah menengah ada yang dipaksa untuk mengajar subjek bahasa Inggeris ataupun MUIK. Okey. Walaupun kita tengok bila tanya MUIK dapat berapa dulu? Dapat band 2. Dapat band 2. Dapat band 2 tapi terpaksa mengajar kelas MUIK. Okay, ini sebut kita sebagai satu satu ketidakadilan lah bagi mereka yang bukan optionis, yang terpaksa mengajar dalam keadaan yang mereka sendiri pun tidak mahir dengan itu. Jadi mereka menyifatkan keadaan sebut tidak sepatutnya berlaku. Bagaimana seorang guru yang tak mahir dalam bidang yang tak pernah dipelajari di universiti terpaksa mengajar subjek tersebut. Okay. Bagaimana mereka hendak belajar? Okay. Bagaimana mereka hendak menyampaikan kandungan atau konten mata pelajaran tersebut kepada pelajar juga. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini ada timbul satu kerugian kepada murid-murid ataupun pelajar itu sendiri. Bagaimana guru yang bukan optionis ini ingin menyampaikan untuk deliver dia punya pengetahuan yang terhad kepada murid-murid mereka. Jadi di sinilah terletaknya satu, saya rasa kerugian lah bila kita tidak dapat guru option di sekolah. Tapi apa yang dapat kita laksanakanlah. Tapi bila diberikan, bila tak ada guru, bila tak cukup guru option, beginilah jadinya. Yang terpaksa kita sama-sama menerima keadaan yang harus kita tangani bersama dalam keadaan ini. Jadi kalau kita lihat tadi, jika guru-guru bahasa Inggeris sama ada guru option atau tidak option, tidak bersedia dengan sepenuhnya untuk melaksanakan PDPC pada subjek tersebut, saya fokuskan lagi kepada guru bukan option, bagaimana mereka hendak melaksanakan menyampaikan kandungan di situ. Kalau kita tengok sekarang ini, pengenalan kepada elemen-elemen baru dalam kurikulum kita yang memerlukan kepada penghayatan, yang memerlukan kepada pengetahuan yang sempurna di kalangan guru. Contohnya kalau sekarang ni pengenalan kepada CEFR, Common European Framework untuk tahun 1 dan tahun 2 di sekolah rendah. Jadi kalau kita lihat bagaimana seorang guru bukan option yang disuruh mengajar bahasa Inggeris dapat menerapkan elemen CEFR ini ke dalam ataupun kepada murid tahun 1 dan 2 di sekolah. Sini kita nampak ada sedikit kekurangan apabila kita bandingkan tadi guru option dan bukan guru option. Jadi tidak semua, walaupun kita lihat sebagai imbas mungkin guru ini dapat melaksanakan berdasarkan kepada kandungan-kandungan yang mereka pelajari. Tapi sesungguhnya apabila berlakunya perubahan dalam sistem kurikulum kita ini, yang pengenalan kepada contoh tadi CEFR ini yang menyebabkan memberikan kesan kualiti pengajaran guru seterusnya akan menjejaskan kepada pencapaian murid. Jadi di sinilah pentingnya kita mendapat guru yang betul-betul kompeten atau betul-betul yang mempunyai kompetensi yang tinggi lah dalam melaksanakan tugasan mereka. Jadi kalau kita refer sikit kepada kamus Cambridge Dictionary,
Kompetisi ini ialah kebolehan melakukan suatu tugasan secara efisien. Manakala Freeman pula pada 2016 mendeklarasikan kompetisi ini sebagai pengetahuan, kemahiran, tingkah laku, nilai, motivasi dan kepercayaan kepada keperluan untuk mencapai kejayaan satu tugasan. Jadi kalau kita lihat sekali imbas daripada apa yang telah diberikan oleh Freeman sebentar tadi, maka nampak kepada kita betapa sukarnya kita nak mewujudkan kompeten di antara guru-guru yang bukan option ni dalam melaksanakan tugasan mereka bagi mencapai keberhasilan untuk kita melaksanakan atau memberikan kejayaan kepada pelajar kita. Jadi konsep kompetensi ini kepada guru-guru bukan option ni amat penting amat penting sekali, kerana apabila mereka ni tidak dapat melaksanakan PDPC dengan sempurna dalam kelas, jadi mereka ni akan mungkin akan dipersalahkan di atas pencapaian murid ataupun dipersalahkan di atas kegagalan mereka melaksanakan program-program yang telah diatur oleh KPN, contohnya CFR sebentar tadi. Jadi antara kekurangan guru non-optionist atau bukan option ni yang ada di sekarang kita, di sekolah kita ni, dia terutama dari segi pengetahuan ataupun kognitif mereka. Bila kita sebut pengetahuan atau kognitif ni, dari segi pengetahuan mengenai subjek mereka ajar tu, kandungan yang mereka ajarnya terutamanya dalam, kalau kita lihat dalam standard pembelajaran. Okay. Dalam standard pembelajaran yang diajar mereka tu, mereka tidak memahami standard pembelajaran yang diajar. Okay. Bila dari segi kognitif ni mereka sudah berlaku kekurangan, bagaimana mereka nak deliver kandungan mata pelajaran tersebut kepada murid. Yang kedua, selain daripada kekurangan dari segi pengetahuan atau kognitif domain kedua ialah dari sudut kemahiran ataupun psikomotor domain. Dari segi kemahiran ni, bila dia tak ada pengetahuan, dia tidak melaksanakan PDPC dengan pesan, dia tak ada standard kandungan tu, dia tak dapat memberikan satu klasifikasi yang sempurna apa yang harus dia ajar, apa yang harus dia deliver. Jadi dari sudut kedua, dari sudut kemahiran ataupun domain kemahiran ni, bila dia tidak dapat kognitifnya tidak dapat mendeliverkan kandungan mata pelajaran tersebut, bagaimana dia nak apply kemahirannya untuk mengajar. Itu kebanyakan kalau kita lihat guru bukan option ni, kalau di sekolah dia mengajarnya kalau ikut buku kerja lah. Kalau ada buku kerja, dia guna buku kerja. Okay. Kalau ada buku, mana-mana buku latihan ataupun dalam laman web mereka ambil, mereka terus bagi kepada murid tanpa menyedari kehendak sebenar standard pelajaran yang dia ajar pada itu. Dan yang ketiga, kita ada pengetahuan, kita ada kemahiran, satu lagi ialah sikap ataupun kualiti peribadi ataupun efektif domain. Jadi ketiga-tiga ciri ini sebenarnya harus ada pada setiap guru. Kalau guru option tu tak ada masalah lah, mereka dapat menyampaikan penyampaian dengan sempurna. Kerana mereka ni sudah diberikan pengetahuan, diberikan kemahiran dalam unit-unit pengajaran mereka. Tapi malangnya pada guru bukan option ni, ketiga-tiga kemahiran tak ada pada mereka, iaitu pengetahuan, kemahiran dan efektif ataupun kualiti peribadi ni tidak dapat mereka berikan sepenuhnya kepada pengajaran PDPC mereka pada hari itu. Jadi ciri-ciri kompetisi yang saya sebutkan tadi itu akan mempengaruhi seorang guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan proses ini akan memberikan impak lah kepada guru-guru yang mengajar subjek tersebut jika dibandingkan dengan guru-guru bukan non-option. Kerana tabiat semula jadi kita, tak pula semula jadi ibu bapa sekalipun, mereka akan memberikan perbandingan di antara guru yang option dan bukan option. Dan ada kalanya bila mereka mengetahui kelas mereka tu yang mengajar ialah guru bukan option, mereka datang ke sekolah minta dengan guru besar nak tukar anak mereka tu masuk kelas guru option. Itu kita nampak senarionya di sebalik kegusaran kita, sebalik kegusaran kita dalam melaksanakan ataupun dalam memberikan dipati yang berguna kepada guru bukan option. Dahlah mereka tu kena mengajar, dipaksa mengajar. Dan bila keputusan atau pencapaian dalam subjek yang diajar oleh mereka itu jatuh,
dipaksa pula oleh ibu bapa untuk tukar. Ada yang mari datang ke sekolah, cikgu boleh tak tukar cikgu ni? Saya tak naklah cikgu dia mengajar anak saya. Jadi malang kepada kita. Jadi perbandingan yang disebutkan tadi itu antara guru bukan option dan bukan option, bukan nak bersalahkan guru bukan option dalam aspek PDPC di sekolah. Jadi kita kena terima kemampuan mereka, kita kena terima itulah kemampuan mereka untuk melaksanakan PDPC. Kita nak macam mana lagi? Mungkin kita boleh bantu mereka melalui panitia lah, contoh panitia bahasa Inggeris yang memberikan kursus dalaman, yang memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, cara-cara pedagogi baru, cara pengajaran baru untuk dilaksanakan oleh mereka. Tapi dari sudut penerimaan, ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima. Ini bergantung kepada usaha dan juga keyakinan guru bukan option tu. Kalau kita lihatlah, ada yang mula-mula lagi bila diberikan tugasan tu dah surrender. Cikgu saya tak boleh cikgu, tolonglah cikgu, saya tak boleh cikgu, teriak-teriak kaki, teriak sampai teriak. Okey, kita bagi dulu. Okey, awak balik fikir dulu, kemudian kita akan bincangkan besok. Nak juga mengajar kita ni tak? Mari esok budak lelaki tu juga. Alah cikgu saya tak boleh, cikgu saya tak tidur semalam cikgu ni. Darah naik tu. Darah naik, tak nunggu tidur, tak nak mengajar dah saya ni cikgu. Okey, tapi bila kita berikan satu sokongan kepada mereka, yang penting adalah sokongan pentadbir ni kepada guru-guru bukan option ni amat penting. Jangan sekali kita menjatuhkan mereka, kita menidakkan keupayaan mereka. Beri sokongan, tak boleh kau kena ayat boleh. Bila kalau guru-guru bukan option ni, bila kita masuk tengok mereka mengajar tu, janganlah masuk duduk cokoh belakang tu tegak. Penazir duduk cokoh tu tak. Jadi berikan sokongan mereka. Bila lalu tu tengok, oh baik cikgu, bagus cikgu. Okeylah, cikgu boleh mengajar ni, bagus. Maknanya kata-kata motivasi tu penting kepada seorang guru sebenarnya. Tak boleh guru bukan option ni dalam kita memberikan satu pujian kepada mereka, motivasi kepada mereka, rangsangan kepada mereka untuk mereka teruskan PDPC mereka. Kerana nak tahu nak, kalau sekolah kita, hak tu cikgu ada, hak tu yang bolehnya. Kalau walau kita terpaksa suruh guru agama mengajar bahasa Inggeris pun, akan kita tengoklah macam mana realitinya dah. Macam mana, dah mungkin tak nak mengajar guru bahasa Inggeris, nak mengajar bahasa Arab dalam bahasa Inggeris tak. Okay. Jadi itulah sikap yang terpuji. Kalau sekolah saya itu sikap yang terpuji lah. Tidak ada guru bukan option ni, walaupun mereka bukan option tapi mereka berusaha untuk melaksanakan PDPC sesempurna yang mungkin. Saya rasa pun semua sekolah seperti juga dah. Sebab kalau kita tengok dari segi kekurangnya bila guru bukan option ni, ada satu bila mereka ni tidak bersungguh-sungguh, mereka tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, mereka buat acuh tak acuh. Ini adalah kesan yang cukup negatif lah kepada pelajar utamanya dah. Cuba kita bayangkan lah, guru ni tidak dapat mengajar dengan sebaiknya serta menyampaikan ilmu pengetahuan dengan sepenuhnya dan berkesan. Guru-guru yang terpaksa akur dengan permintaan pentadbir untuk melaksanakan PDPC subjek yang mereka tidak power lah, mereka ni tidak kata-kata oleh tak salah sedar juga dan mereka tidak dapat melaksanakan sempurna. Kita bimbang guru-guru yang tidak kompeten ni akan mengajar ni sambil lewa juga. Jadi kalau kita ada kata pelajar dahagakan ilmu, guru pula terkejar-kejar mempelajari ilmu tersebut. Ni kita tak asyik tak? Kita tak asyik. Kadang-kadang benda hak negatif lah ni terpaksa kita buangkan lah tak? Jadi ada satu pekat tu, bila guru bukan option ni bila mengajar ni, tiba-tiba dia mengajar tu dia rasa macam blank, tak tahu gapo dak. Tambah pula kalau murid dia tu, contohnya kalau bahasa Inggeris dak, murid tu lebih terror bahasa Inggeris daripada guru yang mengajarnya. Takkan malu cikgu kita dak. Mungkin dia merasa satu perasaan yang malu. Jadi tiba pula kalau persoalanan disoal oleh murid kita yang kata yang murid yang agak-agak pintar lah dak. Kalau salah soalan tu tak boleh nak jawab. Dia kata tak apa. Kita simpan dulu soalan ni. Kita jawab esok. Ataupun bila dia kata lagi dak, gini. Awak tanya tu itu sangat tu, terlalu ke depan tu. Nanti saya cikgu baru mengajar topik ni lagi. Topik ni cikgu akan ajar dalam topik seterusnya. Jadi terpaksa guru-guru ni bertindak sedemikian bagi mengurangkan rasa malu mereka
dari atas apa dia ni, ketidakkompeten mereka dalam melaksanakan PDPC di sekolah. Jadi saya rasa antara perbandingan tadi itu bergantunglah kepada individu ataupun guru tersebut. Kalau guru itu kompeten, walaupun dia bukan option tapi dia kompeten, maka dia dapat melaksanakan tugasan tu dengan cemerlang. Ada sesetengah guru yang bukan option ni mengajar lebih baik daripada guru option tu sendiri. Ini jelas kalau kita lihat. Maknanya dari segi sikap, attitude cikgu tersebut tu dapat menterjemahkan sama ada guru option dan guru bukan option ni dalam situasi yang saya sebutkan tadi. Tapi of course lah bila sebut guru option ni memang guru pakar pada subjek tersebut. Tapi tidak lupa kita jangan pinggirkan walaupun mereka ni bukan guru option, tapi dengan sedikit kesungguhan mereka, mereka dapat melaksanakan tugasan ini dengan sempurna. Okey, saya serah kembali kepada moderator, Puan Nur Hayati. Okey, terima kasih kepada Encik Salmi. Begitu panjang lebar sekali penerangan tentang perbezaan antara guru option dan bukan option dari segi pelaksanaan PDPC. Okey, yang mana saya dapat ringkaskan di sini, penerimaan ataupun komitmen daripada guru-guru yang khususnya bukan option ni sebenarnya bukan satu isu yang menjadi satu masalah. Cuma bergantung kepada individu ataupun guru itu sendiri bagaimana dia menerima tugasan itu. Okey, dan yang paling penting adalah sokongan daripada pihak pentadbir dan rakan-rakan sejawat yang membolehkan PDPC yang dilaksanakan walaupun bukan option dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Okey. Okey. Betul. Okey. Seterusnya kita pergi kepada pusingan yang kedua. Okey, soalan untuk panel pertama kita. Okey. Apakah cara-cara untuk menangani tekanan yang dihadapi oleh guru? Maksudnya guru-guru yang mungkin option ataupun bukan option ni akan ada mengalami tekanan. Jadi bagaimana guru-guru itu untuk menangani keadaan tersebut? Okey, dan mungkin boleh ceritakan juga langkah-langkah dan intervensi yang diambil oleh pihak JPN untuk mengatasi masalah ini. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi Cikgu Nur Hayati ya. Okey, bercerita mengenai cara menangani tekanan. Sebagai kaunselor, saya suka melihat prevention is better than cure. Saya suka melihat bahawasanya mencegah itu lebih baik daripada menangani. Kerana sebagaimana yang saya nyatakan tadi, hidup kita ini merupakan satu pilihan. Hidup kita ini penuh dengan cabaran. Namun, hidup kita juga merupakan pilihan. Kita yang memilih sama ada untuk terus terkurung dengan cabaran tersebut atau cuba keluar daripada apa yang kita rasakan itu. Dan untuk mencapai sesuatu yang besar, pastinya pastinya besar. Begitulah fitrahnya kehidupan ini. Dan untuk mengatasi sesuatu keadaan itu tuan-tuan dan puan-puan, usaha demi usaha perlu kita lakukan. Kerana apa? Kerana dalam kehidupan ini, yang bulat itu tidak akan datang bergolek pastinya. Yang pipih itu tidak akan datang melayang. Walaupun bentuknya bulat, tetapi jika tidak ada daya yang menolaknya, imej itu tidak akan bergerak. Begitu juga walaupun bentuknya pipih, jika tidak ada daya untuk menggerakkannya, pasti dia tidak akan pergi melayang-layang. Maka sesuatu perlu kita lakukan. Jadi bagi kaunselor, sebagaimana saya nyatakan tadi, prevention is better than cure. Saya melihat jika boleh dicegah, kenapa perlu kita tangani? Ada lebih eloknya, ada lebih baiknya kita mencegah dahulu sebelum berlakunya sebarang tekanan ataupun berlakunya ketidaksejahteraan psikologi itu. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita tahu setiap makhluk itu didatangi dengan dugaan, cabaran, ujian, dan itu semua merupakan stres dalam kehidupan kita. Dan juga saya pernah mengikuti satu kursus lah bersama individu hebat di BPSK, bahagian psikologi dan kaunseling, Kementerian Pendidikan Malaysia. Seorang profesor itu memberikan satu soalan yang simple kepada audiens. Dia bertanyakan, adakah sesiapa di dalam dewan ini tidak mahu ataupun tidak ingin melalui saat-saat stres ini dalam kehidupan? Dan tuan-tuan dan puan-puan, ramai sekali yang mengangkat tangan. Sejujurnya saya sendiri pun mengangkat tangan. Memang kita tidak mahu stres ini, tekanan ini tidak seronoklah, tidak dikehendaki di dalam kehidupan. Namun jawab profesor itu tuan-tuan,
Dia berkata, okey, sekiranya sesiapa yang tidak mahu tekanan ataupun stres dalam kehidupan ini, setiap hari, kata beliau, saya melalui kawasan ini 2 kali sehari. Satu kalinya sewaktu pergi ke tempat kerja dan satu lagi dia kata semasa pulang daripada kerja. Maka dia bercerita bahawasanya tempat tersebut ialah tanah perkuburan. Maksudnya, menurut beliau, jika stres ini tidak ingin kita hadapi ataupun tekanan itu tidak ingin kita nikmati, maka barangkali kematianlah sahaja kesannya ataupun penyelesaiannya. Namun untuk diri saya secara peribadi, saya juga berkata dan saya tergelak sendirilah. Belum tentu lagi, belum ada stres. Sebab kita tidak ada seorang pun daripada kita yang masih hidup dapat mencuba untuk mengalami alam barzah itu. Manalah tahu takut berada dalam tu lebih stres daripada sekarang. Jadi ingin menceritakan bahawasanya stres dan manusia ini tuan-tuan dan puan-puan begitu sekali berkait rapat sebenarnya. Namun kerana kita melihat juga tuan-tuan dan puan-puan untuk mengangkat darjat seseorang individu itu, stres, dugaan, cubaan di dalam hidup ini dilakukan, diberikan kepada kita. Dan kita yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya stres ini dapat ditangani dengan baik, sekiranya kita dapat mengatasi stres ini, insya-Allah kehidupan kita, kesejahteraan psikologi kita akan meningkat dan kita boleh membawa diri kita ke arah yang lebih baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka melihat kadang-kala kita sedih kerana Allah sembunyikan matahari. Dan juga kadang-kala tuan-tuan dan puan-puan, kita sedih kerana kita melihat Allah turunkan hujan, ribut dan petir. Namun tuan-tuan dan puan-puan, kita mencari-cari di manakah sinar matahari itu. Dan akhirnya rupa-rupanya Allah ingin hadiahkan kita pelangingan indah. Begitulah kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Di setiap kesusahan itu pastinya ada kebaikan. Dan sesungguhnya setiap detik, setiap saat, setiap hari, setiap masa, setiap jam sebenarnya merupakan rangkaian masalah. Memang bermasalah tuan-tuan. Contoh yang paling ringkas saya ambil. Waktu pagi, untuk bangkit pada waktu pagi, untuk menunaikan solat fardu subuh, masalah. Maklum sajalah waktu seronok dia nak mimpi dan sebagainya, masalah. Untuk datang ke kerja, masalah. Pemilihan pakaian, pemilihan tudung, cara bergerak, pemilihan kasut, semuanya merupakan rangkaian-rangkaian masalah. Namun tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita harus menanganinya? Kita perlu menanganinya dengan baik. Kita boleh lakukan saya ambil 3 kata kunci, iaitu H dan juga N. H, N. H yang pertama, sebagai manusia biasa, untuk meneruskan kehidupan kita, setiap cabaran, dugaan, tekanan itu perlu kita hadapi. Kita tidak ada pilihan sebenarnya. Bagaimana cara kita menghadapi, itu pembawakan diri kita masing-masing. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, H yang kedua ialah hayati. Bukan saja kita perlu hadapi, kita juga perlu menghayatinya sebaik mungkin. Kerana apa? Kerana pilihan itu berada di tangan kita. Adakah kita ingin merasa seronok untuk dalam kehidupan kita ataupun sebaliknya? Dan N-nya tuan-tuan dan puan-puan, N-nya ialah nikmati. Maka hadapilah setiap tekanan, hayatilah dia dengan sebaik mungkin dan insya-Allah nikmatilah. Sebagaimana saya selalu nyatakan, jangan dilihat sukarnya sesuatu pengorbanan itu, tetapi lihatlah manisnya, keindahannya ataupun impak daripada apa yang kita lakukan. Namun tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya berlaku jugalah. Jika berlaku juga, tekanan ini juga terus berlaku, namun pastinya boleh diuruskan. Sebab tidak ada sesuatu benda pun yang tidak boleh diuruskan. Cuma cara pembawakan kita saja yang berbeza barangkali. Yang pertama, bagaimana boleh kita uruskan? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, pastinya kita kenal pasti dulu apakah punca stres itu. Kebanyakan di kalangan kita yang pastinya bukan individu yang berada di dalam majlis ini, kita tidak tahu pun apa puncanya stres. Kalau orang tanya kenapa ni? Stres. Yalah kenapa stres? Stres lah. Yalah kenapa stresnya? Stres. Nah, maksudnya tidak tahu apa puncanya. Tuan-tuan, saya ambil satu analogi. Doktor pun perlu menganalisa apa penyakitnya. Kalau sakit telinga, masa akan diberikan obat demam. Kalau sakit gigi, masa akan diberikan obat sakit kaki. Maka untuk mengubati perasaan ataupun tekanan stres itu, seseorang individu itu perlu mengenal pasti dulu apa puncanya stres ini. Kenapa? Di mana stresnya itu? Maka bila mengetahui puncanya, kita juga perlu melihat, mempelbagaikan segala bentuk kemungkinan.
Barangkali kita melihat membuat satu list lah. Okey, bagaimana, apa yang perlu kita lakukan? Kemungkinannya. Jika buat A, apa jadinya? Jika buat B, apa impaknya dan sebagainya. Seterusnya, apabila kita menganalisa, melihat sebarang kemungkinan yang terjadi, kita juga boleh menilai sesuatu kemungkinan itu. Menilai, kita kena nilai. Kalau kita jadikan A, apa impaknya kepada diri kita, kepada anak-anak kita barangkali, kepada profession kita barangkali, kepada keluarga kita dan sebagainya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ini juga perlu dilihat. Yang mana menilai setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Kerana apa? Sebagai individu yang matang, sebagai guru yang begitu sekali kompeten terhadap profession mereka, kita tidak mahu perkhidmatan keguruan kita ini terjejas. Pastinya itu. Maka setiap kemungkinan itu perlu kita nilai dengan baik. Seterusnya, kita perlu memilih alternatif yang terbaik. Buat alternatif yang terbaik. Kerana alternatif itu adalah yang terbaik untuk diri kita barangkali. Tidak sesuai untuk orang lain sebab tidak ada satu teori pun yang fix all. Tidak ada. Barangkali satu teori ini sesuai dengan individu ini. A. Barangkali individu B tidak sesuai dengan teori begitu. Maka tak ada yang sesuai, bukan fix all. Maka melihat alternatif terbaik untuk diri kita, profession kita, keluarga kita. Bagaimana? Dan seterusnya merancang bentuk tindakan. Kita perlu merancang tuan-tuan kerana hidup ini juga selain daripada pilihan, dia juga merupakan rancangan-rancangan untuk kita maju ke arah kehadapan. Maka kita perlu merancang bentuk tindakan yang terbaik termasuk dalam profession kita. Sebagaimana tadi saya dengar daripada tuan guru besar kita. Saya yakinnya percaya bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan, guru yang bukan option ini juga merupakan individu-individu yang hebat. Dan pastinya saya yakin dan percaya kenapa tuan-tuan dipilih sebagai individu yang harus mengajar dalam bukan option sendiri. Sejujurnya tuan-tuan, kalau boleh dengan izin, saya juga dulu pernah diberikan tugasan ataupun mengajar subjek yang bukan option. Semasa mula-mula posting di sekolah menengah itu, bila sambung saja pelajaran saya tuan-tuan, saya mengajar di sekolah menengah Geting, saya dikehendaki mengajar subjek sastra. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, saya merupakan seorang pelajar boarding school. Saya merupakan pelajar sekolah sains dan saya tidak ada pun basic dalam sastra. Itu merupakan satu cabaran bagi diri saya. Stres pastinya ada, tekanan pastinya tinggi. Namun tuan-tuan, bagaimana saya membawa diri saya? Adakah saya ingin terus dalam kekalutan itu? Adakah ingin saya terus berada di dalam stres dan juga tekanan itu? Namun tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, dengan usaha yang gigih, dengan keizinan daripada Allah SWT, dengan bantuan rakan-rakan sebaya, dengan mempositifkan pemikiran saya, alhamdulillah, apabila ada individu pelajar di kelas-kelas akhir, kelas yang ke-10 dan sebagainya yang lulus kredit dalam sastra, itu merupakan satu kejayaan ataupun kebanggaan yang tidak ada nilai tolok bandingnya dalam diri individu yang bernama seorang guru seperti kita. Saya yakin itu juga yang dialami oleh tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu menilai kekuatan dan kelemahan apa yang kita ambil tadi. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, jika berlaku juga tekanan itu, kita boleh atasinya dengan sebaik mungkin. Tinggal lagi kita ingin atasinya ataupun tidak. Tinggal lagi bagaimana kita membawa diri kita. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana kita menjadikan profession ini, profession yang terbaik untuk diri kita, bukan saja untuk diri kita, bahkan juga insya-Allah untuk agama, nusa dan bangsa. Selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, pelbagai lagi kaedah yang boleh dilakukan dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan begitu arif tentang perkara tersebut. Contohnya kembali dengan redha dengan segala benda, jujur dengan diri, jauhi orang-orang yang negatif kerana orang negatif ini juga memainkan peranan yang penting kepada kita tuan-tuan. Saya melihat dalam Islam pun menyatakan bahawasanya jika kita berkawan ataupun rapat dengan individu yang pembuat besi, maka percikan besi itu juga akan terkena ke baju kita, bau-baunya juga akan melekat ke baju kita walaupun kita tak buat apa-apa pun. Begitu juga sebaliknya jika kita berkawan dengan individu penjual minyak wangi, barangkali wanginya itu juga terpalit kepada diri kita. Maka amalkan juga kehidupan yang sehat dan sudut fizikal, pemakanan, menggunakan aromaterapi, rasionalkan diri, meditasi dan sebagainya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, senyum juga memainkan peranan yang penting. Dalam psikologi tuan-tuan, senyumlah.
Walaupun perit dalam jiwa kita, walaupun apa yang kita hadapi, senyumlah. Kerana dengan senyum ini juga, ia boleh merempeskan asid yang negatif dalam diri kita dan akan mengekalkan ion-ion positif. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, dengan kaedah-kaedah itu, plan, do, check dan action, insya-Allah segala tekanan itu boleh kita hadapi dengan baik. Sedikit mengenai apakah tindakan yang diambil oleh JPN. Dan sejujurnya straight kepada sektor psikologi dan kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan untuk menangani kesejahteraan psikologi guru-guru terutamanya. Kerana kesejahteraan psikologi guru-guru ialah keutamaan kami. Kerana kami yakin dan percaya untuk melahirkan insan atau melahirkan input, impact ataupun outcome yang cantik, yang perfect, yang sempurna di pihak di bangku persekolahan, guru itu juga harus mempunyai kesejahteraan psikologi yang tinggi. Tuan-tuan, apa yang kami lakukan di sektor psikologi dan kaunseling? Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, supaya saya yakin dan percaya tidak kenal maka tidak cinta. Ada ramai yang guru tidak mengetahui pun kewujudan sektor kami sebenarnya secara jujurnya. Sektor psikologi dan kaunseling. Ada yang menyatakan bahawa wah ada rupanya sektor psikologi dan kaunseling. Kami di sini rasanya rasa dah begitu glamour dah agaknya, tapi ramai yang tidak mengenali tuan-tuan. Pastinya tak kenal maka tak cinta. Untuk mereka mengenali sektor psikologi dan kaunseling, apakah fungsi mereka, apakah bidang kepakaran kami. Maka tuan-tuan dan puan-puan, untuk 2 tahun kebelakang ini, kami begitu sekali giat menjalankan iklan-iklan untuk mempromosikan sektor kami. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, tahun lepas, kali pertamanya kami mengeluarkan pamphlet sektor psikologi dan kaunseling yang kami edarkan ke semua sekolah sebenarnya. Kalau tuan-tuan belum melihat, tolong cari-carilah. Sebab kami edarkan di setiap sekolah. Pamphlet sektor psikologi dan kaunseling, semua kepakaran perkhidmatan kami nyatakan di dalam pamphlet tersebut. Begitu juga banting-banting, banyak sekali banting kami keluarkan bajet untuk mempromosi sektor kami melalui banting-banting. Yang di mana kami edarkan di JPN, kami edarkan juga di PPD supaya semua orang dapat melihat apakah yang boleh dilihat ataupun didapati melalui sektor ini. Begitu juga tuan-tuan, untuk tahun ini kami membangunkan dashboard khas SPSK, Sektor Psikologi dan Kaunseling JPN Kelantan, yang mana boleh diakses oleh semua pihak sekolah berkaitan dengan info program #3A dan sebagainya. Maka iklan itu telah pun dijalankan tuan-tuan. Kami berada di sini, kami ada, dan sekiranya berlaku ketidaksejahteraan psikologi itu, carilah kami. InsyaAllah kami akan cuba membantu. Jadi apa yang kami lakukan? Selain daripada core business kami, selaku kaunselor core business kami pastinya sesi kaunseling. Itu kami tangani secara individu ataupun kelompok, yang mana kalau sesi ini tuan-tuan dan puan-puan pada musim pandemik ini, banyak sekali sesi ini dilakukan melalui online. Ada ya, kami kalau pamphlet itu tuan-tuan kami beri satu link khas itu tuan-tuan boleh akses untuk memilih mana saja kaunselor pendidikan yang berada di seluruh negeri Kelantan ini untuk tuan-tuan dan puan-puan melakukan sesi individu sekiranya berlaku ketidaksejahteraan psikologi ini. Carilah kami, carilah mereka, dan boleh dilakukan secara online, dan barangkali pada musim pandemik ini kurang sesuai dilakukan secara bersemuka. Jika tidak, boleh saja. Individu pun boleh, kelompok pun boleh. Sesi bimbingan kami jalankan di samping ceramah, bengket, advokasi, terapi yang bersesuaian dan sebagainya. Begitu juga di samping itu tuan-tuan dan puan-puan, banyak sekali kami memberikan program-program 3PI, iaitu pembangunan atau pengembangan, pencegahan, pemulihan, intervensi dan sebagainya, yang mana untuk tahun 2021 ini, tuan-tuan, sepanjang tempoh ini kami sudah menjalankan 11 program sebenarnya. Banyak sekali. Sama ada bersemuka sebelum PKP dan juga sekarang ini dalam bentuk online dan sebagainya. Seperti bengkel pembinaan modul pengurusan konflik, program salam permata, iaitu semua kaunselor pendidikan melihat ataupun bersama-sama dengan guru-guru yang mengalami sakit fizikal dan sebagainya, konsultasi pengetua, konsultasi program #3A. Yang ini #3A tuan-tuan, program ini memang 100% menjurus ke arah kesejahteraan psikologi guru. Banyak sekali diedarkan bahan-bahan berkaitan dengan pengurusan psikologi ini. Dan juga menyulam minda, sembang petang dan sebagainya. Ini antara program-program khas sektor psikologi berkaitan dengan apa yang kita kata ni? Kesejahteraan psikologi ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tak kenal maka tak cinta, maka insya-Allah
Bila sudah tahu, tuan-tuan boleh mencarilah kami dan juga insya-Allah semua kaunselor pendidikan negeri Kelantan akan cuba membantu supaya kesejahteraan psikologi tuan-tuan dan puan-puan dapat diurus dengan baik, seterusnya membawa kepada kecemerlangan pendidikan khasnya di negeri Kelantan ini. Saya rasa setakat itu sahaja dahulu. Wallahualam. Okey. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Azli. Okey, begitu panjang lebar sekali kan. Okey, apa yang dapat saya rungkaikan di sini, formula yang diberikan oleh Puan Azlin tadi. 2H 1N. Hadapi, hayati dan nikmati. Dan plus dengan senyum. InsyaAllah tekanan yang kita hadapi akan dapat diselesaikan. Okey. Okey. Seterusnya, soalan kedua untuk panel yang kedua. Okey. Untuk Encik Salmi. Okey, sebagai guru besar, adakah terdapat kes guru yang bukan option yang menghadapi tekanan? Jadi apa pandangan GB tentang isu ni? Tentang situasi ini? Kita silakan. Baik, terima kasih Puan Moderator kita, Puan Hayati. Terima kasih kepada Puan Azlin tadi, panjang lebar dah. Kalau kita tengok Puan Azlin cek kat bahasa nak meleleh haliu. Itu hebatnya kaunselor dah. Okey. Baiklah, masa kita sebenarnya tak banyak dah. Tapi saya cuba akan ringkaskan butiran percakapan saya mengenai soalan yang diutarakan oleh moderator tadi. Berat juga ditanya tu kan. Adakah terdapat guru bukan option yang menghadapi tekanan pandangan sebagai seorang GB ke atas situasi tersebut? Baiklah, untuk saya menjawab persoalan yang telah diberikan oleh moderator tadi tentang terdapatkah guru bukan option yang menghadapi tekanan? Juga nak jawab tak? Okey. Kalau kita kata tak ada langsung, tak menasabah lah. Kalau kita kata terlalu menekan, saya rasa pun tidak menasabah juga. Tapi yang saya akan berikan jawapan ialah ada tetapi dalam tahap yang sederhana. Okay. Tak sapalah nak naik jambatan, nak terjunlah ke bawah. Ataupun naik pokoknya berjuta, aku terjunlah ke bawah, holong kaki lah ke bawah. Tu sapalah tahap tu. Okay. Dari sudut guru yang menghadapi tekanan, dalam guru bukan option yang menghadapi tekanan masa dalam proses PDPC ini, kita fokuskan kepada stres. Sebenarnya cikgu ni banyak stres macam cikgu ni dah. Apa stres cikgu tu je. Jadi stres kepada cikgu ni, saya kalau ambil daripada pandangan Gold and Roth yang mengatakan salah satu punca stres bagi guru adalah perubahan. Okey, adalah perubahan. Apa yang masukkan perubahan tu? Apakah faktor-faktor yang membuatkan guru ni stres semasa di sekolah ke ataupun semasa dalam proses PDPC? Antara kata kunci pertama, Gold and Roth dikata, stres cikgu pertama sekali adalah depersonalisasi ataupun keadaan emosi seorang guru. Yang kedua, stres juga kejayaan diri. Kejayaan diri pun stres juga dia kata. Kejayaan diri maksudnya cara kita mencapai kejayaan ataupun kita mengadaptasikan kejayaan itu kepada pelajar. Yang ketiga ada segi ketandusan emosi atau perasaan guru itu sendiri. Yang tiga, hak kita nak fokus adalah lebihan kerja ataupun bebanan kerja yang telah diberikan kepada guru-guru kita di sekolah. Okey, kalau kita tengok dari segi pendivision stres guru ni, stres guru ini diartikan sebagai satu sindrom gerak balas terhadap beberapa aspek yang negatif seperti mengalami kemurungan, rasa marah yang diambil oleh guru dan lazimnya disertai dengan perubahan biokimia dan psikologi seperti degupan jantung yang berdebar, masuk kelas tu berdebar dah. Ni, buka cikgu mana cikgu buka option ni masuk kelas. Kenali weh. Duduk dalam bilik guru nak pergi ke kelas tu dia kenalin dah. Sudah kerja. Sebab apa? Sebab dirasakan pelajar tu lebih pintar daripada seperti saya utarakan hak lepas tu, soalan pertama tadi. Bila masuk di kelas tu, ada kata guru tu anak profesor ke, guru tu anak doktor ke, guruku anak sepolan-sepolan ni yang lebih, yang katanya kalau masuk kelas bahasa Inggeris tu, dalam kelas tu murid tu bercakap bahasa Inggeris. Cikgu dia ni alih bawah, you, I, tapi dia ni mana segi influensi dia tu sudah satu tahap yang berada di atas guru tersebut. Hal ni menyebabkan satu stres pada guru. Nak masuk kelas tu stres dah. Okay. Masuk kelas tu stres dah. Okay. Dari perubahan psikologi seperti dekat jantung yang meningkat dan pembebasan hormon
psikotropik ke dalam aliran darah yang mungkin menyebabkan penyakit-penyakit hasil daripada aspek-aspek pekerjaan mereka. Dalam konteks ini, permintaan yang diletakkan ke atas guru telah bertukar menjadi satu ancaman. Okey, hanya saya nak sebutkan sebagai satu ancaman terhadap harga diri dan kesejahteraan psikologi serta fizikalnya. Jadi elemen penting ini dalam sini adalah persepsi guru terhadap ancaman yang berdasarkan kepada 3 aspek, iaitu permintaan dilakukan kepada seorang guru, kegagalannya memenuhi permintaan tersebut dan menghadapi kesukaran. Okey, waktu saya nak bagi pendifferensian mengenai stres tadi. Baik, kita fokuskan lagi stres ni di kalangan guru di sekolah. Saya bagi hint tadi, berada di sekolah ini adalah tahap sederhana. Okey, moderator dah saya cepat sikit moderator. Moderator tengok ita-ita dah tu. Okey. Jadi kalau di sekolah ni, cikgu ni stres pada gapo? Apa yang menyebabkan guru ni stres? Okey. Stres pertama sekali ialah dari segi PDPC tadi. Kita fokus pada PDPC tadi segi penguasaan konten itu sendiri di kalangan guru. Okey, saya kata tadi kalau guru pengajar Islam yang dipaksa mengajar bahasa Inggeris. Okey, tak tahu guru satu, tiba-tiba terpaksa mengajar Inggeris. Jadi stres untuk menguasai konten tersebut. Okey. Kedua, stres kerana mereka tidak mempunyai kemahiran. Contohnya dalam PJ lah, buat saya ni sebenarnya orang PJ sebenarnya kan. Okey. Dalam pendidikan jasmani, guru perempuan terutamanya yang disuruh mengajar pendidikan jasmani. Seperti kita tahu, pendidikan jasmani ini merupakan penglibatan dalam aspek psikomotor, kognitif, afektif. Psikomotor ni hak guru-guru perempuan yang tak dapat melaksanakannya dari sudut psikomotor ataupun dari sudut gerak laku seperti aktiviti yang terpaksa kita laksanakan di mana di Padang atau di mana saja. Jadi dalam aspek kemahiran ni, ini yang mengganggu sesetengah guru dalam melaksanakan PDC mereka. Ini juga menyebabkan mereka terasa stres. Sebab kita tengok ni dah, bila mengajar PJ, cikgu duduk bawah pokok, murid berada di padang. Okay. Cikgu pakai kasut tinggi tinggi, berpayung, mengajar PJ di padang. Inilah realiti sebenarnya. Kalau kita tengoklah, kita tengok dari aspek PJ. Tapi, saya tidak nafikan setengah guru perempuan ni mari ke sekolah, ada di sekolah saya ni ada, mari sekolah dengan sesuatu-nya, dengan baju sukannya, dengan uniform yang lengkapnya untuk mengajar PJ. Satu kredit untuk mereka yang berpandangan, yang mempunyai kemahiran. Sebenarnya, orang yang mengajar PJ ni selalunya bila dia masuk ke padang tu dengan uniform penuh tu, lengkap tu maknanya orang yang mempunyai kemahiran, yang mempunyai keyakinan diri dalam melaksanakan PDPC mereka. Jadi, bila tak ada kemahiran itu menyebabkan guru-guru ni menjadi stres. Jadi, soalnya guru bukan option ni. Okey, yang kedua, stres pada apa? Stres pada persekitaran kerja mereka. Masuk ke pagar sekolah tu stres dah. Stres tahu apa stres. Mula sekali kalau sekolah tak ada parking, dia kok rela parking aku, parking. Okey. Jadi punca-punca ni pun melibatkan juga persekitaran ni mengganggu dari sudut kebolehan cikgu tu untuk melaksanakan PDP sekolah. Yang ketiganya adalah rakan sekerja. Okey, stres kepada rakan sekerja. Sebab kita tahu kita tidak dapat nafikan di sekolah ni ada yang kata ni klik-klik kau. Ada klik-klik. Okay. Ada grup ni dah. Daripada grup-grup ni dah yang timbulnya stres atau melaksanakan kerja. Hak ni hakikat yang kita kena akui. Jadi sebagai pentadbir ni kita sebenarnya tahu sebenarnya kan. Ada cikgu ni grup dia, hak ni cikgu ni grup dia. Kadang-kadang di antara grup-grup pun sudah ada sudutnya berlakunya satu ketidakseimbangan dalam penguasaan mereka, cuba menguasai suasana kerja di sekolah terutamanya. Ini menyebabkan juga satu stres yang timbul di kalangan guru yang terpaksa mereka harungi. Yang kedua, stres pada apa? Stres kepada ibu bapa. Okay, stres pada ibu bapa ni, ibu bapa yang mempunyai sikap yang negatif. Selalu sebab negatif dah. Ramai dalam satu lagu ni. Kalau sekolah SK Kedah Tanjung ni berada di sempadan sebenarnya, di sempadan dengan Thailand, dekat dengan Serai tu. Aku tu masuk kalau biasa pergi Mondok tahulah. On the way kita nak pergi Mondok tu, SK Kedah Tanjung tu berada di sebelah kanan. SK Kedah Tanjung dengan Mondok ni dalam 2 km. Jadi anak murid kita ni ada yang berasal daripada sana. Hari-hari jemberan sungai tu mari ke sekolah. Sebab jarak dalam 2 km saja daripada sekolah. Jadi implikasi daripada guru-guru ataupun ibu bapa ni yang menyebabkan tekanan pada sekolah. Saya tak nafikan lah. Ada ibu bapa yang
yang punya sikap yang negatif pada sekolah, selalu menyalahkan cikgu, selalu mencari salah cikgu. Mereka inilah yang sentiasa ataupun menimbulkan masalah yang menyebabkan guru-guru ini berasa stres, berasa tidak seronok untuk berada di sekolah. Yang keempatnya, pentadbir. Pentadbir juga main peranan penting dalam kita nak memberikan keseimbangan atau memberikan rasa yang seronok pada guru kita ini untuk membuat PDPC di sekolah. Kenapa? Ada pentadbir yang tidak melaksanakan yang tidak melaksanakan kerja yang sebenarnya lah, asyik menyalahkan guru ataupun kurang berkongsi dengan guru ataupun kurang mengambil orang kata yang tidak friendly user. Tidak friendly user di kalangan guru. Ini menyebabkan stres kepada guru-guru kita. Yang keenamnya adalah stres daripada keluarga. Kadang-kadang keluarga sendiri juga kita nafikan mendatangkan masalah kepada kita. Jadi dengan bebanan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan isteri kita, kadang-kadang boleh juga menimbulkan stres di kalangan mereka ini. Jadi saya cuba rungkaikan apa yang saya sebutkan tadi, bagaimana sebagai seorang keluarga peranan kita dalam melaksanakan mengurangkan stres di kalangan guru-guru kita ini. Jadi sebagai seorang pentadbir, kita dah sentiasa mendukung, menyokong, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada guru-guru kita ni supaya mereka ni rasa selesa untuk melaksanakan PDPC mereka di sekolah. Berikan kebebasan pada mereka ni semaksimalnya untuk melaksanakan PDPC mereka di sekolah. Tak kiralah mereka ni guru option ataupun guru non-option, supaya mereka selesa. Mereka mendapat satu semangat untuk melaksanakan PDPC mereka ini dalam suasana yang damai, dalam suasana yang meyakinkan mereka. Jadi cuba kita hindarilah sebarang masalah yang boleh menjejaskan peranan mereka sebagai seorang guru untuk melaksanakan PDPC di sekolah mereka. 4:20 dah dah. Jadi saya cuba bahasa moderator pun wihin dah ke saya tu dah. Sikit masa kita ni sebenarnya sepatutnya kita kena panjangkan sikit lagi, tak apalah. Okay, mungkin kita lain dia masalah yang ketiga ni kita akan berikan sedikit masa yang sesuai lah untuk apa-apa ni. Okay, jadi rumusannya masalah stres ataupun masalah minda di kalangan guru-guru kita yang dapat dilihat melalui kajian-kajian lepas yang menunjukkan permasalahan ini perlu diambil perhatian. Dan kenapa disebabkan masalah ini sebenarnya yang menyebabkan profession guru ni menjadi hambar, menjadi kurang menarik, menjadi tomahan pada masyarakat. Kalau sekarang ini masyarakat sering memberikan lontaran-lontaran yang negatif pada profession perguruan. Duduk saja, duduk rumah, pakai gaji buta. Okay. Jadi kita sebagai seorang guru ini rasa macam satu perasaan yang down tak untuk melaksanakan tugasan kita. Sedangkan mereka tidak mengetahui, mereka tidak mengerti peranan guru tersebut dalam melaksanakan PDPC di sekolah. Apatah lagi kalau kita lihat bila kita berada dalam suasana PDPR, betapa kita lihat kesungguhan dan cikgu tu mana kena double, kena 2 kali ganda kesungguhan untuk melaksanakan PDPR ini. Jadi dengan kata lain, saya mengharapkan agar semua guru, sama ada guru option atau bukan guru on option ini dapat memberikan satu penambahbaikan dalam pelaksanaan PDPC di sekolah. Dan tambah lagi kita kena ingat kesihatan kita supaya walaupun kita elakkan daripada stres yang keterlaluan untuk mengelakkan kita atau memudaratkan kita dari segi kesihatan sehingga mendatangkan penyakit-penyakit seperti jantung, asma, kencing manis, darah tinggi yang berkaitan. Jadi justru itu pengurusan stres ni perlu ditangani dan diawasi untuk mengelakkan perkara yang saya sebutkan tadi. Jadi sama-sama kita berwaspada supaya mengurangkan stres ini agar kita dapat melaksanakan tugas kita sempurna nanti. Sekian, saya serahkan kembali kepada moderator kita. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Encik Sazmi. Okey, itu tadi panjang lebar dia punya penerangan tentang kes ataupun situasi yang berlaku di sekolah. Ya. Okey, sebelum saya teruskan, saya dapati ada yang raise hand. Ada nak tanya soalan ke macam mana tu? Boleh respon ke? Encik Husin Saleh. Ada ataupun mana-mana audience ada nak tanya soalan?
sebelum kita teruskan? Untuk kita pergi kepada sesi soal jawab. Okey, kalau tak ada, tak apa, kita teruskan dengan pusingan terakhir lah, sedikit penggulungan ataupun refleksi daripada setiap ahli panel kita. Kita bagi masa lebih kurang 5 minit setiap seorang lah. Boleh? Okey, jadi untuk panel pertama boleh bagi refleksi ataupun saranan sikit lah daripada Puan Azlin kepada guru bukan option yang menghadapi tekanan. Okey, dipersilakan. Okey, terima kasih sekali lagi di dalam kesempitan masa ini, seringkas yang mungkin insya-Allah. Tuan-tuan, saya melihat satu saja refleksi saya berkaitan dengan kesejahteraan psikologi ini. Dalam psikologi tuan-tuan dan puan-puan, kita ialah siapa yang kita fikirkan. Jika fikir baik, maka baiklah jadinya. Jika fikir stres, maka streslah jadinya. Tuan-tuan, di dalam bilangan semua guru yang berada di sekolah kita, kalau 50 lah, kalau 100 lah. Kenapa kita yang dipilih? Kenapa kita yang dipilih? Tepuk dada, tanya selera, pastinya pilihan itu bukan secara kebetulan. Dan pastinya ia merupakan satu percaturan Allah SWT yang dikehendaki ataupun dijuruskan terus kepada kita untuk memberikan kita sesuatu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam psikologi sekali lagi saya ulang, kita ialah siapa yang kita fikirkan. Maka kenapa kita dipilih, dan tuan-tuan dan puan-puan, raikanlah keunikan yang ada dalam diri kita. Kerana setiap manusia itu ada keunikan yang tersendiri. Pastinya tuan-tuan merupakan individu yang begitu sekali dipilih oleh Allah SWT, walaupun bukan option tapi dipilih untuk memberikan kita ganjaran. Barangkali kalau bukan ganjaran di dunia pun insya-Allah ganjaran di akhirat. Secara kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat kesejahteraan psikologi ini berpaksikan kepada 3 perkara. Iaitu yang pertama akal, yang kedua hati, yang pertama hati, akali, dan juga yang ketiganya ialah nafsu. Kesejahteraan psikologi ini berpaksikan kepada 3 perkara berikut. Maka apabila akan lahir kesejahteraan psikologi ini, apabila hati bertindak sebagai pemandu, akal bertindak sebagai konduktornya, dan nafsu bertindak sebagai penumpangnya. Hati ataupun raja ini jika dapat diuruskan dengan baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kesejahteraan psikologi itu dapat dicapai dengan begitu tinggi tahap maksima. Saya optimum bahawasanya semua individu yang berada di dalam program ini merupakan individu-individu yang terpilih dan pastinya akan membawa kecemerlangan bukan saja untuk pendidikan di negeri kita amnya, bahkan pendidikan seluruh Malaysia insya-Allah. Saya akhiri dengan kata-kata daripada Albert Einstein, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Yang molek itu budi, yang indah itu bahasa, yang baik itu ciptaan ilahi, yang buruk itu kelemahan diri saya semata-mata. Terima kasih di atas perkongsian, terima kasih di atas pertemuan kali ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, bangkitlah tuan-tuan dan puan-puan, pastinya menjadi individu yang cemerlang. Bukan saja cemerlang dunia, insya-Allah cemerlang akhirat. Wallahualam, sekian, terima kasih. Sama-sama. Begitu mantap sekali penggulungan yang diberikan oleh Puan Azlin tadi ya. Okey, seterusnya kita minta, sebelum saya pergi kepada penggulungan daripada Encik Salmi, semua yang menghadiri forum ni boleh mengisi borang maklum balas yang telah diberikan di pautan di chat ya. Okey, terima kasih. Okey, untuk Encik Salmi, apakah saranan guru besar lah kepada guru bukan option yang dalam situasi ni? Boleh bagi sedikit refleksi lah sebagai penggulungan. Okey, kita silakan. Okey, terima kasih Puan Nohriati selaku moderator kita pada hari ini, berempas pula untuk melaksanakan tugasan dia. Terima kasih kepada Puan Azlin tadi, Puan Nur Azlin di atas perkongsian yang hebat. Memang betul Allah hebat tadi kan. Dapat lihat daripada penyampaian yang begitu meyakinkan. Baiklah, berbalik kepada saranan ataupun saranan GB kepada buku option dalam situasi ini. Dalam kita menangani permasalahan ini, saya tak kiralah seorang guru itu guru option ataupun bukan guru option, keduanya memainkan peranan yang penting dalam melaksanakan misi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi jari serta jasmani, emosi, rohani dan intelek, yang mana
ke apa itu kandungan-kandungan yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan itu telah memberikan satu intipati yang berguna kepada semua guru. Jadi saran saya sebagai seorang pentadbir bagi tak pentadbir, tidak kiralah kita ni guru option ataupun bukan option. Sama-sama kita punya peranan untuk mencemerlangkan organisasi kita. Cuma apa yang saya ingin berikan sedikit tips itu untuk kita mengawal diri kita daripada stres ini. Orang lain tidak mampu untuk memberikan impak kepada kita. Kita sendiri yang dapat memberikan impak, memberikan kegiatan kepada kita untuk mengawal diri kita daripada mengalami perasaan stres. Yang saya beritahu tadi, ada 5 menyebabkan stres, di personalisasi, kejayaan diri, ketandusaan emosi, bebanan kerja. Semua ni kita boleh absorb asalkan kita mampu ataupun kita memiliki keyakinan dan kesungguhan untuk melaksanakan pengurusan stres yang betul di kalangan guru-guru. Yang keduanya, untuk guru bukan option, supaya cuba menguasai elemen atau subjek baru, dan yang penting kita mempunyai kolaboratif dengan rakan-rakan guru yang lain. Jadi ketiga-tiga tadi berkaitan rapat dengan 3 aspek utama dalam PDPISA kita, iaitu pengetahuan, kognitif dan efektif, yang ketiga-tiganya dirangkumkan menjadi satu elemen yang penting dalam proses PDPISA kita di sekolah. Tak kiralah guru option atau tidak option, semuanya mainkan peranan masing-masing dalam melaksanakan tugasan kita untuk mencemerlangkan sekolah kita. Jadi saya tinggalkan untuk kesimpulan kata akhirnya daripada beberapa petikan, bukan stres yang membunuh kita, itu adalah reaksi kita terhadapnya, kata Hansel. Dan satu lagi, melakukan sesuatu yang produktif adalah cara yang bagus untuk meredakan stres emosional. Buat fikiranmu melakukan sesuatu yang produktif. Jadi dengan kata itu, saya tinggalkan sekali lagi kepada para yang mengikuti Forum Kesejahteraan Psikologi Guru Bukan Option pada kali ini. Terima kasih di atas karya tuan-tuan dan puan. Terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan dan puan bagi menyemarakkan lagi forum kita pada ini. Terima kasih kepada moderator Puan Nur Hayati dan barisan-barisan kuasa, juga khusus untuk puteri kesayangan di JPN kita, Puan Nur Azlin, di atas perkongsian yang begitu menarik. Jadi semoga kita dapat manfaat daripada apa yang telah diperkatakan pada hari ini, cuba kita mengaplikasikan dalam kehidupan sebenar kita sebagai seorang guru. Tidak kiralah kita guru option ataupun tidak option. Sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penggulungan daripada Tuan Guru Besar kita, Encik Salmi. Okey. Sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung rancangan, penghujung forum. Sebelum saya menutup majlis kita pada hari ini, saya mempersilakan Profesor Dr. Tengku Faikah untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi, moderator. Terima kasih juga banyak-banyak kepada kedua panel kita pada hari ini yang sangat saya hormati. Satu perbincangan yang sangat menarik bagi saya, dan saya boleh relate kepada tajuk ni kerana saya juga merupakan salah seorang guru bahasa Inggeris dahulu semasa saya mengajar di sekolah. Pengalaman saya selama 10 tahun, lebih 10 tahun di sekolah menengah, memang saya dapati guru bahasa Inggeris sering tidak pernah cukup lah kalau di Kedah, dan saya percaya di Kelantan juga tak pernah cukup. Jadi boleh dikatakan ramai guru bahasa Inggeris yang bukan optionist, yang bukan option, terpaksa mengajar. Jadi perbincangan pada hari ini, bila saya ingat balik keadaan di sekolah, memang betul. Sebagai guru kadang-kadang kita tak boleh menepis tugas yang diberikan oleh kita. Jadi jadikanlah ia sebagai satu cabaran. Macam Puan Azlin kata, kita berfikiran positif. Okey, tukarkan ia kepada satu cabaran, sebagai satu pressure, good pressure. Kalau dalam bahasa Inggeris dia berbeza antara stress and pressure. Kalau pressure, kita kata kalau pressure tu dia mungkin boleh menjadikan kita sebagai seorang yang sangat produktif. Okay, tapi kalau kita nampak ia sebagai stres, kita akan menjadi lesu dan rasa macam berat
rasa macam itu satu perkara yang sukar untuk dijalankan. Jadi saya harap guru-guru yang terlibat dengan pengajaran bukan option ini akan terus bersabar dan terus belajar. Yang penting kita hendak continuously learn, sentiasa belajar dan belajar dan belajar untuk meningkatkan diri, dan dengan adanya sokongan daripada pihak sekolah, sokongan daripada pihak JPN, saya percaya cikgu-cikgu semua dapat menjalankan tugas dengan cemerlang, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua panel kita yang saya hormati, kepada semua guru-guru yang turut hadir pada petang ini. Terima kasih, dan kepada penganjur juga, para pelajar semua, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Profesor Dr. Tengku Faikah kerana sudi bersama-sama dalam majlis kita hari ini. Okey, alhamdulillah majlis kita telah sampai ke kemuncaknya. Saya sebagai pihak penganjur ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada dua orang ahli panel kita, Puan Nur Azlin binti Cik Muhammad dan juga Encik Salmi bin Saleh atas kesudian mereka bersama-sama kita dalam majlis pada petang ini. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada semua guru-guru yang bersama-sama dalam forum ini daripada awal sehingga ke akhirnya. Semoga perkongsian yang diberikan ini dapat merungkai persoalan yang dibincangkan. Akhir kata yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri. Kita akhiri majlis kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih untuk semua yang Terima sudi kasih. bersama. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Prof. Tahniah, Tak tahu Prof ada beri. Terima kasih semua. Tahniah. Terima kasih. Terima kasih Tania Puan Adlin, Tania Grusa. Terima kasih semua yang lain. Terima kasih. Terima kasih semua. Tahniah moderator. Tahniah juga. Tahniah Cik Gumi. Tak cukup Sama-sama. masa. Ni saja dah. Tahniah GB, terbaiklah sekolah dia. Saya tadi kan logat lah dok. Saya daripada sekolah tadi. Lepas tu bila cek lain tak ada. Dia masa 10 minit kena hunggah balik ke rumah semula dok. Gratis belah, bawa kereta belah. Gratis belah, bawa kereta belah. Baru sapa. Nalih tadi seterusnya.